segmen JEPS. Jual, elak, beli dan simpan. Jual Raheem Sterling. Jika anda pemilik perancang Chelsea ini, game week ini adalah sesuai menjual beliau. Bermain di laman lawan dan menentang pendahulu liga sudah pasti sangat sukar. Lebih-lebih lagi, pertembungan ini ialah pertembungan London Derby game week ini. Pertempuran ini bakal ditentukan oleh kekuatan jentera tengah pasukan masing-masing. Gallagher, Enzo dan Caicedo menentang Maddison, Sarr dan Bissouma. Kelebihan di laman sendiri bakal memberikan Spurs lebih banyak kawalan bola. Jika ini terjadi, peluang untuk Sterling memulangkan mata serangan kian tipis. Jual juga Dominic Solanke. Jika menentang Burnley pun beliau tidak boleh menjaringkan gol, ini kan pula menentang pertahanan City. Jika anda antara yang terjebak membeli beliau, game week ini adalah sesuai untuk melepaskan Solanke. Dengan harga sekitar harga beliau, Yoani Wissa adalah calon gantian game week ini. Penyerang kebangsaan England ini hanya merekodkan rating 0.91 percubaan tepat setiap perlawanan. Jika kurang percubaan tepat, bagaimana bola ingin menerjah gawang gol, bukan? Oleh itu, jual Solanke. Ya, tips paling kontroversi game week ini, elakkan membeli Nketiah. Jaringan hat-trick beliau game week lepas sangat mengujakan. Namun, game week ini, beliau bukan lagi berhadapan pertahanan Sheffield United. Nketiah bakal menentang Fabian Schär dan rakan-rakannya. Bagi hamba, Nketiah adalah calon don't buy, don't sell game week ini. Jangan beli dan jangan jual. Jangan beli adalah kerana risiko blank menentang Newcastle, dan jangan jual pula adalah kerana pada game week 3 Arsenal bakal menentang Burnley di Emirates. Jika anda berniat membeli beliau game week ini, elakkan. Jarrod Bowen juga harus anda elakkan. Dengan pergantungan perancang utama mereka, Paqueta dan Alvarez, corak permainan West Ham pasti akan terganggu sedikit sebanyak. Jika anda ingin membeli beliau game week ini, hamba sarankan tunggu sehingga game week 3. Bowen juga adalah calon don't buy, don't sell game week ini. Elakkan beli kerana ada kemungkinan besar taktikal dan formasi West Ham bakal diubah David Moyes. Ianya adalah 50-50 bagi hamba. Ada kemungkinan formasi baharu memberikan impak positif kepada Bowen dan mungkin juga mendatangkan kemurungan lagi game week ini. Oleh itu, elakkan membeli Bowen. Beli Heung-min Son. Setelah melengkapkan 90 minit permainan game week lepas, Son adalah aset FPL yang tidak diragui lagi dan sudah cukup syaratnya untuk dijadikan aset pasukan anda. Sebelum ini, Son dibelenggu dengan masalah kecederaan beliau bersama skuad kebangsaan. Namun game week lepas terbukti selepas perlawanan menentang Fulham pada awal pagi Isnin, Son cukup cergas untuk menghabiskan perlawanan awal pagi Sabtu tanpa sebarang kecederaan. Game week ini, Son bakal berhadapan pertahanan Chelsea di laman sendiri. Pertembungan pasukan kejiranan ini mungkin melibatkan sepakan penalti. Son yang dikatakan sebagai penggalas tugasan utama penalti tersebut adalah sangat relevan untuk pasukan anda. Lebih-lebih lagi, Son kini bermain di posisi nombor 9 pasukan Spurs. Beli juga Bryan Mbeumo, bukan disebabkan mata 2 digit beliau game week lepas, tetapi rekod yang baik Brentford ketika berhadapan West Ham. Musim lepas, Brentford mengalahkan West Ham dengan jaringan 2-0 di dalam kedua-dua perlawanan timbal balik EPL mereka. Ditambah pula, corak permainan West Ham bakal sedikit terganggu dengan ketiadaan tonggak perancang tengah mereka, Paqueta dan Alvarez. Asbab daripada pergantungan satu perlawanan hasil hukuman mengumpul 5 kad kuning dari game week 1. Ini bakal membuka peluang buat Mbeumo untuk mendapatkan mata serangan di laman sendiri. Dengan form dan stats menyebelahi beliau, Mbeumo boleh membuatkan anda tersenyum lebar game week ini. Ya, memang mengecewakan, terutama bagi yang melantik Watkins sebagai kapten pasukan mereka game week lepas. Ketum yang membawa duka, Watkins blank game week lepas walaupun mencatatkan rating XGI 1.41 hanya di dalam perlawanan tersebut sahaja. Rezeki memang tidak menyebelahi beliau game week lepas. Namun, saranan hamba kekal bersama penyerang kebangsaan England ini.
Hamba yakin anda yang memiliki Watkins memang mengharapkan mata dari Game Week 10 hingga Game Week 12 bagi mengambil kesempatan jadual perlawanan menentang Luton, Forest dan Fulham. Jadi mengapa ingin menjualnya sekarang, bukan? Oleh itu, kekal bersama Oli Watkins. Simpan juga Julian Alvarez. Pemain yang diperdebatkan lebih layak mendapat anugerah Ballon d'Or kerana kelebihan memenangi Liga Juara-Juara berbanding Messi ini agak mengecewakan game week lepas. Menentang pertahanan ketum United, Haaland lebih menjadi vokal serangan City. Alvarez bakal berhadapan pertahanan Bournemouth game week ini yang kita sedia maklum sangat goyang di barisan pertahanan. Menggalas tugasan bola mati City, laluan untuk Alvarez mendapatkan pulangan mata serangan adalah sangat cerah. Dengan form semasa Haaland, gandingan kembar City ini dijangkakan bakal meratah pertahanan Bournemouth dengan rakusnya Sabtu ini. Oleh itu, lupakan poin beliau game week lepas dan simpan Alvarez game week ini. Segmen Maulana. Douglas Luiz adalah pilihan Maulana game week lepas. Luiz sekali lagi menunjukkan konsisten dalam menyumbangkan mata serangan kepada pemiliknya. Level pilihan hamba bertaraf Maulana Sifu. Maulana hadir dengan Jeremy Doku game week ini. Walaupun tidak menjadi kesebelasan utama untuk beberapa game week lepas, pilihan hamba ini ada sebabnya. Selepas mengkaji stats dan corak kesebelasan utama Pep Guardiola, hamba dapati Pep menggunakan Doku di dalam perlawanan-perlawanan mudah yang dihadapi City. Selepas perlawanan Bournemouth di Etihad, City bakal bermain di dalam saingan Liga Juara-Juara menentang Young Boys beberapa hari selepas itu. Oleh itu, hamba jangkakan Doku akan digunakan di dalam perlawanan Bournemouth ini. Berminat? Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah pasukan pilihan rakan FPL game week lepas. Level pilihan ini bertaraf Ke laut. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.